Pulau Pinang. Seterusnya kita akan meninjau satu lagi festival antarabangsa juga. Ini adalah persidangan yang melibatkan tokoh-tokoh turisme ataupun pelancongan di seluruh dunia yang akan datang ke Malaysia untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan pelancongan. Apa yang dimasukkan Terence itu ialah World Tourism Conference 2022. Kita nak berjemput seorang tetamu kita bawakan pada pagi ini di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Datuk Hajah Saria Arbi, Ketua Setiausaha Motek bersama kita hari ini. Datuk Hajah Saria Arbi, terima kasih bersama kita. Selamat pagi. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama. Kita perkenalkan dulu kepada yang belum pernah dengar tentang World Tourism Conference. Apakah yang bakal dilangsungkan dalam persidangan antarabangsa ini? Terima kasih Suada dan Terence. Sebenarnya World Tourism Conference ini merupakan satu persidangan eksklusif yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali di antara Malaysia, iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan kerjasama United Nations World Tourism Organisation UNWTO. Dan pada kali ini kita juga bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah. Kita mengadakannya di Sabah. Dan ini merupakan kali kedua kita adakan di Sabah. Kali pertama pada tahun 2010. Dan untuk kali ini tarikh pelaksanaan akan diadakan pada 28 hingga 30 November selama 3 hari. Dan saya cerita sedikit berkaitan dengan penganjuran pada kali ini. Penganjuran kali ini kita menyasarkan lebih kurang dalam 1,000 peserta daripada seluruh dunia, dalam dan luar negara. Dan mereka yang akan menjadi peserta adalah terdiri daripada Menteri Pelancongan, National Tourism Organisation, Head of National Tourism Organisation di setiap negara. Begitu juga pengamal media tempatan, industri-industri pelancongan tempatan dan luar negara. Termasuk juga duta-duta negara yang berada di Malaysia. Dan pada kali ini, tema kali ke-6 ini berkaitan dengan Tourism Futures Reimagine. Dan tujuan dia kali ini adalah untuk mengajak keseluruhan komuniti pelancongan, termasuk juga pakar-pakar pelancongan, berkaitan dengan dasar bagaimana kita mengetengahkan pemikiran dan strategi baru bagi memacu pembangunan ekonomi pelancongan itu sendiri. Setelah terkesan selama lebih 2 tahun, dia terkesan tu agak pandemik tu terlalu terkesan kepada ekonomi pelancongan itu sendiri. Yang mana kita perlu juga melihat dari segi bagaimana nak mempertahankan daya keupayaan dan daya tahan diri selepas pasca ekonomi. So itu merupakan di antara kita penganjuran pada kali ini. Setakat ini apakah negara-negara yang sudah secara rasmi menyertai persidangan ini? Pada kali ini kita bersyukurlah sebab semua negara dalam benua sebenarnya ada menjadi peserta kepada kali ini. Kalau kita lihat daripada Eropah, kita ada Belgium. Saya bagi contoh, Belgium. Daripada Amerika Utara, USA sendiri, negara yang memang ni. Daripada negara Asia, kita ada negara China, Pakistan. Begitu juga daripada Asia Tengah, ada Kazakhstan. Begitu juga negara-negara jiran kita lah, Indonesia, Filipina. Dan negara-negara Arab Saudi pun ada. Ini bukan di antara negara-negara yang mengambil penyertaan pada kali ini. Dan sebenarnya kita telah pun melebihi daripada 1,000 peserta. Kita jangka dalam 1,000, about 30% daripada luar negara, 70% dalam negara. Sehingga kita terpaksa tutup lah. Buat masa ini pun kita dah menerima lebih kurang dalam 1,005 peserta keseluruhan. Tahniah kita ucapkan kepada Kementerian Pelancongan di atas kejayaan untuk membawa begitu ramai datang berbincang tentang isu-isu pelancongan yang mutakhir. Tentang pembukaan semula, bukan semua negara membuka sempadan dengan cara yang sama. Betul. Jadi bagaimana, apakah resepi terbaik untuk bergerak ke hadapan berikutan pandemik ni dah bukan
tidak ada, masih ada bersama dengan kita. Jadi apakah resipi-resipi terbaik yang akan dibincangkan nanti dan bagaimana caranya untuk Malaysia juga menarik minat lebih ramai pelancong, terutama sekali dari negara China yang dahulunya begitu ramai, tapi kini semakin kurang disebabkan oleh peraturan ketat di negara itu. Okey, terima kasih Terence. Sebenarnya kita perlu lihat dari segi pengisian program itu sendiri. Kalau kita lihat topik-topik utama yang akan dibincangkan, ada 4 topik utama. Pertama berkaitan dengan Decoding Tourism Futures, Foresight and Scenarios, yang mana kita lihat senario keseluruhan negara selepas pasca pandemik. Kedua, Discovering Niche Opportunities for Growth. Yang ketiga, Redefining Tourism Success, Inspiring Stories, dan Rebuilding Tourism Resilience and Readiness. Ya. Dan mereka yang akan membuat pembentangan ini adalah terdiri daripada beberapa tokoh-tokoh besar dalam pelancongan itu sendiri. Saya bagi contohlah, di antaranya adalah Profesor Datuk Chemistry Dr. Mazlin Mohtar, Timbalan Ketua Pendidikan United Nations Sustainable Development Solution Network Asia di Sunway. Apa yang dia bawa adalah perspektif saintis dari segi tema persidangan itu sendiri, Tourism Futures Reimagine. Dia ingin membentangkan berkaitan dengan gambaran pelancongan masa hadapan, as you said just now, yang menyokong agenda peralihan tenaga. Contohnya pengurangan jejak karbon. Begitu juga penyesuaian perubahan iklim ke arah merealisasikan pelancongan lestari neutral karbon. Sebab kita sebenarnya ke arah pelancongan yang lestari berkaitan dengan 17 SDG yang perlu kita penuhi. Ya. Matlamat utama SDG itu merangkumi semua dari aspek ekonomi, pelancongan, pembandaran dan sebagainya untuk kita ialah menjadikan bumi yang lebih sihat di masa akan datang, untuk generasi akan datang kan. Sebab kita pun kalau boleh, kita tak nak menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang over tourism. Kita akan pastikan mereka yang datang ke Malaysia adalah terdiri daripada pelancong-pelancong yang high-end tourist. That means they spend more. Kita tak mengira dari segi bilangan yang datang, tapi kita melihat dari segi pendapatan yang kita perolehi daripada pelancong yang datang. Ya, betul. Konsep itu adalah lebih baiklah untuk sesebuah negara yang memberikan fokus terhadap sektor pelancongan. Bagaimana konsep persidangan ini, bagaimana ianya dilaksanakan nanti di Sabah? Okey. Konsep dia ada beberapa sesi yang dilaksanakan. Pertama dari segi sesi pembukaan di mana ada ucap tama, dan yang kedua ada sesi pembentangan kertas kerja. Pada kali ini kita melibatkan lebih kurang dalam 30 pembentang kertas kerja daripada pakar-pakar pelancongan antarabangsa seluruh negara. Dan di antara kandungannya juga adalah sesi-sesi yang kumpulan-kumpulan kecil yang kita bagi-bagikan kepada bahagian-bahagian tertentu, dan ada perbincangan yang lebih spesifik di situ. Dan seterusnya pada hari yang pertama, kedua tu persidangan sini pembentangan. Hari yang ketiga adalah lawatan teknikal. Lawatan teknikal ini merupakan satu kaedah di mana kita ingin menonjolkan destinasi-destinasi yang utama di Sabah tu sendiri. Saya ada 3. Pertama adalah di Taman Negara Kinabalu Kundasan. Itu merupakan salah satu daripada tempat UNESCO yang diterap oleh UNESCO itu sendiri. Yang kedua, Taman Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu. Yang ini kalau Suhada dan Terence pernah pergi, yang you kena pakai benda tu masuk dalam air tu kan. Yang itu pulau Yes, pulau. Yang ketiga, Kampung Kebudayaan Mahmeri Inanam, di mana ada 5 rumah etnik Sabah di situ. Dan seterusnya kita ada juga pameran-pameran yang dilaksanakan oleh jabatan dan agensi kementerian sendiri, dan juga oleh mereka yang menajalah, contoh macam Malaysia Airlines dan sebagainya. So memang meriah. So saya harap Suhada dan Terence pun boleh datang bersama kita memeriahkan World Tourism Conference pada kali inilah di Sabah. Kita akan cuba untuk turut hadir kerana sememangnya ia menjanjikan satu pengisian yang menarik untuk pelancongan. Bagaimana untuk para penonton Sabah Pagi Malaysia turut serta? Adakah ia dipancarkan melalui media sosial dan sebagainya? Ya, memang ada. Sama ada di Facebook Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan juga di peringkat negeri Sabah itu sendiri.
Okey, baik. Antara persidangan seperti ini sudah banyak dilaksanakan sebenarnya kan, tapi apabila ini dibentangkan kertas cadangan dan sebagainya, bagaimana pelaksanaannya selepas itu? Adakah pihak MOTEK akan turut terlibat dengan setiap cadangan yang diutarakan oleh pesidang-pesidang ini yang hadir di persidangan tersebut? Sebenarnya untuk makluman Suhada dan Terence, memang itu pun sebab World Tourism Conference ni bukan saja kita laksanakan di Malaysia, tapi ada juga konferensi yang lain kita adakan di luar negara. So di situlah kita mendapatkan idea baru, ya, bagaimana kita ingin memajukan pelancongan di Malaysia itu sendiri. Dan pelaksanaan itu juga bergantung kepada adanya peruntukan dan juga fasiliti yang ada di Malaysia. Ya. Pada pandangan Datuk sendiri, apakah manfaat kepada penggiat industri di Sabah nanti ketika dianjurkan WTC? Okey. Pertama sekali saya lihat limpahan ekonomi kepada rantaian ekonomi di Sabah itu sendiri, terutama dari segi pengangkutan dia, hotel itu sendiri, makanan, ya, restoran dan sebagainya. Kedua, penggiat-penggiat industri di Sabah dan juga pengamal-pengamal industri pelancongan di Sabah akan mendapat idea-idea baru bagaimana untuk memajukan lagi pelancongan di negeri Sabah. Kita pun sedia tahu Sabah itu sendiri merupakan salah satu daripada destinasi pelancongan utama di Malaysia ini. Ya, kalau kita lihat daripada pendapatan negeri Sabah itu sendiri, dari segi pelancongan memang yang utama dalam negeri Sabah itu sendiri. Dan kalau kita lihat, saya bagi contoh, limpahan ekonomi dengan business events. Contoh World Tourism Conference ini kita panggil business event. Dari segi pelaksanaan kita membelanja lebih kurang dalam 3.3 juta. Namun limpahan ekonomi yang akan diperolehi di Sabah dan seluruh Malaysia adalah lebih kurang dalam 8.8 juta. So 2 kali ganda. Yalah, secara tidak langsung kita dapat memberikan kelebihan kepada pengusaha-pengusaha tempatan. Ramai kata kita mungkin akan keluar lebih banyak duit sebab kita tuan rumah, tapi sebenarnya limpahan dia kita saksikan apabila mereka yang datang pada negara akan melancong secara tidak langsung, mungkin akan menambahkan jumlah perjalanan hari, jumlah perjalanan mereka untuk melihat suasana kan. Okey, Datuk, kalau boleh kongsikan bagaimana setakat ini situasi semasa sektor pelancongan, kalau Datuk boleh kongsikan di Malaysia pasca COVID-19. Okey. Kalau kita lihat di Malaysia pada masa ini, kemajuan pelancongan tu dah mula meningkat, ya. Kalau berbanding 2 tahun yang lepas lah. Kalau kita lihat dari segi kehadiran pelancong ke Malaysia pun dah mula naik. Kalau pada sehingga Julai 2022, peningkatan kehadiran pelancong asing terutama telah pun meningkat dalam lebih kurang dalam 4 juta dengan pendapatan lebih kurang dalam 11 bilion. Kita di kementerian menyasarkan sehingga akhir tahun 2022 ini kita menjangka akan menerima lebih kurang dalam 9 juta pelancong dengan pendapatan dalam lebih kurang 15 bilion tak silap saya, kalau saya tak silap lah. So itu di antara sasaran kita lah. Sebab kalau ikut UNWTO sekalipun, untuk kita kembali kepada tahun 2019 memerlukan masa, iaitu sehingga tahun lebih kurang 2024. Kita juga dapat lihat kerancakan pembinaan hotel baru dan juga fasiliti turisme atau kemudahan pelancongan baru di dalam negara. Itu menunjukkan tanda yang baik bahawa industri semakin pulih. Untuk pelancong luar negara yang bakal tiba seiring dengan WTC nanti, apakah yang Kementerian harapkan daripada mereka dan penglibatan mereka di WTC nanti? Okey. Kami mengharapkan supaya ini merupakan WTC merupakan satu platform di mana mereka akan mendapat idea-idea baru. Yang pertama, yang kedua, kita inginkan supaya idea ini dapat dilaksanakan di negara-negara tertentu termasuk juga di Malaysia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kita harapkan dengan WTC di Sabah ini akan meningkatkan semula visibility Malaysia dalam pelaksanaan business event seperti World Tourism Conference ini sendiri. Mungkin di kesempatan ini juga Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan dasar pelancongan negara DPN ialah dalam masa yang sama untuk kita memperkenalkan kepada penonton dan juga bagaimana ia boleh memberi kesan dalam sektor pelancongan. Okey, terima kasih. Kalau dari segi dasar pelancongan negara, tumpuan kita adalah kepada ekoturism. Sebab Malaysia ni kaya dengan
Eco itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam membangunkan produk-produk pelancongan yang baru. Ya, itu merupakan di antara perkara-perkara dalam teras dasar pelancongan negara. Soalan Cipu Mas, Dato', lihat kepada pembentukan kerajaan baru, apa yang kementerian harapkan daripada Menteri Pelancong baru? Okey. Kita mengharapkan seorang menteri yang mempunyai visi dan pada masa yang sama yang boleh membantu Kementerian Pelancongan untuk leapfrog. Kita kata kita lompat terus. Sebab kita dah ada perancangan untuk tahun hadapan dan sehingga 5 tahun akan datang. So kita harap menteri yang baru nanti dapat bekerjasama dengan kami di kementerian untuk sama-sama meningkatkan pendapatan dari segi pelancongan itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi KDNK tahun-tahun yang lalu, pelancongan merupakan penjanaan pendapatan yang ketiga terbesar di Malaysia. So diharap dengan menteri baru ini mungkin kita boleh melompat menjadi KDNK kedua yang terbesar di Malaysia. Kita itu yang kita inginkan. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Hajah Saria Arbi selaku Ketua Setiausaha MOTAC bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan World Tourism Conference 2022. Baik, kita akan berehat seketika dan akan kembali bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Kita akan bawakan perbincangan politik pula yang anda semua nantikan selepas ini.